Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? So, hopefully korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, aman damai, tenteram. Okey. So, berjumpa lagi dengan cikgu. Dalam video kali ini masih lagi dalam bab 2, nutrisi dan teknologi makanan. Tapi untuk video kali ini, cikgu akan fokuskan berkenaan dengan 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan. Okeylah, tak nak lengah masa. Jom kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Okey, untuk standard kandungan kita pada hari ini, iaitu 2.2 keperluan nutrien oleh tumbuhan, dan standard pembelajaran kita pada hari ini 2.2.1 menjelaskan dengan contoh fungsi makronutrien dan mikronutrien kepada tumbuhan, dan 2.2.2 menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan makronutrien kepada tumbuhan. Okey, tapi cikgu beritahu awal, untuk 2.2.2 ni, cikgu tak adalah nak buat eksperimen. Okey, dalam video ni cikgu tak buat eksperimen. Eksperimen tu insya-Allah boleh jalankan dengan cikgu masing-masing, dekat sekolah masing-masing kan. Tapi untuk video kali ni cikgu lebihkan kepada teori dan juga penjelasan berkenaan dengan apa itu makronutrien, apa contoh-contoh makronutrien, apa itu mikronutrien, dan apa contoh-contoh mikronutrien, dan kesan kalau nutrien-nutrien ni kurang dalam tumbuhan. Itu yang kita nak tengok. Okay? So, tanpa melengahkan masa, calon better. Okay. So, selain manusia dan haiwan, tumbuhan juga memerlukan nutrien yang tertentu untuk pertumbuhan, perkembangan dan pembiakan. Okey, kalau soalan tanya, kenapa tumbuhan memerlukan nutrien? So, jawapan dia, tumbuhan memerlukan nutrien untuk pertumbuhan, untuk perkembangan dan untuk pembiakan. Simple je kan? Macam kita jugalah. Kita perlukan makanan untuk bertumbuh, berkembang dan juga membiak. Nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dapat dikelaskan kepada dua jenis, dua kumpulan, dua bahagian, iaitu pertama makronutrien dan lagi satu mikronutrien. Jangan tertukar ni. Makro dengan mikro. Nampak dekat-dekat, satu perkataan je berbeza. Tapi mereka ni membawa maksud yang berbeza. Macam tu Okey, jom kita tengok. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan makronutrien? Okey, bila sebut makronutrien, dia adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang banyak. I repeat, dalam kuantiti yang banyak. So, makro ni maksudnya besar sikit. Mikro tu lagi kecil. Tapi makro ni maksudnya besar. So, nutrien yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak. Okey, ada 9 makronutrien yang kamu akan belajar, iaitu nitrogen, fosforus, kalium, karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, kalsium dan juga magnesium. Untuk ingatan kamu, please tolong tekankan bahagian nutrien-nutrien ni sebab kadang-kadang ditanya. Okey, macam yang silibus KBSM lepas ditanya dalam paper 1. So, tolong ambil perhatian tolong ambil perhatian. Okey, tak apa. Kita go through dulu. Okey, nanti hafal-hafal tu belakang cerita. Tengok dulu apa function dia. Baik, makronutrien dan fungsinya. Pertama, nitrogen. Function dia mensintesis protein, klorofil, enzim dan juga asid nukleik, iaitu DNA, RNA. Okey, membantu pertumbuhan dahan dan juga daun pokok, meningkatkan pengeluaran buah dan biji benih. Okey, itu function nitrogen. Apa function fosforus? Fosforus mensintesis protein dan juga asid nukleik. Asid nukleik ni bahan yang penting untuk membina DNA dan RNA. Okey, kemudian fosforus menggalakkan pembahagian sel untuk penghasilan bunga dan juga buah. Okey, itu fungsi fosforus. Next adalah kalium. Okey, kalium mensintesis protein, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan, memperkuat daya ketahanan terhadap jangkitan penyakit. Oh, kalium ni macam ubat. Faham? Okey. Next adalah karbon dan hidrogen. Karbon dan hidrogen, function dia membina gula atau kanji semasa fotosintesis dan juga membina selulosa. Okey, so ingat balik dalam kepala otak tu. Okey, so selulosa ni adalah antara bahan yang penting untuk pembinaan dinding sel. Okey, so without carbon dan hidrogen, selulosa tak dapat dibina dan tumbuhan tu maybe akan sangat rapuh. Okey, itu je lah. Okey. Next, kita tengok pula kepada magnesium.
Magnesium merupakan komponen penting dalam klorofil. Okey, maknanya penting untuk penghasilan klorofil. Kalsium mensintesis gentian gelendong semasa pembahagian sel, dan juga kalsium juga membantu pertumbuhan meristem hujung pucuk dan juga akar. Okey, meristem ni adalah salah satu tisu tisu tumbuhan, okey, yang penting untuk pembahagian tumbuhan ya. Itu kita panggil tisu meristem kawasan meristem. Okey. Dekat ujung pucuk, ujung akar, okey, duduk satu dia yang giat membahagi ya. Okey, sulfur mensintesis protein dan juga klorofil, membantu perkembangan buah, menggalakkan pembahagian sel tumbuhan. So that is sulfur. So ada 9 makronutrien yang penting dan kamu perlu tahu. Okey, next kita tengok pula kepada mikronutrien. Okey, apakah mikronutrien? Nama pun microchip, microbe kan? Maksudnya adalah nutrien yang diperlukan oleh tumbuhan dalam kuantiti yang kecil ataupun sedikit. Micro sedikit, makro banyak. So micro adalah sedikit. So ada 6: boron, molybdenum, ferrum, mangan, cuprum dan juga zinc. Okey, kita tengok satu-satu. Mikronutrien. Function boron mensintesiskan klorofil dan dinding sel, membantu pembentukan buah dan biji benih. Ferrum membantu pertumbuhan bahagian pokok yang muda, membantu respirasi sel. Itu adalah ferrum. Cuprum terlibat dalam fotosintesis dan juga respirasi. Okey. Berguna tapi sikit je. Okey, tak boleh banyak-banyak. Molybdenum penting untuk mensintesiskan protein, membantu pertumbuhan tumbuhan. Kalau tak ada, tak jadi juga ada tapi tak perlu banyak, sikit saja. Mangan terlibat dalam fotosintesis dan respirasi, membantu pembentukan asid amino. Dan zinc membantu sintesis protein dan pembentukan klorofil, membantu pembentukan daun. So ada 6 makronutrien yang kamu perlu tahu. Okey, dalam silibus kamu juga kita akan tengok berkenaan dengan kekurangan beberapa jenis makronutrien. Yang pentingnya makronutrien. Okey, yang obvious sekali, kalau kurangan nitrogen, ini adalah normal, ini adalah pokok normal dan ini adalah pokok yang kekurangan nitrogen. So, yang cikgu highlightkan yang kuning ni, ini adalah boleh dikatakan untuk kekurangan makronutrien nanti. Okey, benda ni lebih kurang sama je. Okey, apa yang samanya? Pertumbuhan-tumbuhan of course akan terbantut, batang tumbuhan pun akan jadi lemah. Okey, cuma yang bezanya adalah kamu perhatikan nanti penghasilan daun, warna daun dan juga bunga dengan tak bunga dan juga akar. Okey, jom kita tengok satu. Okey, kalau kurang nitrogen, daun di bahagian atas lebih kecil dan mudah gugur. Daun di bahagian bawah akan berwarna hijau pucat atau kuning. Maksudnya, kalau di hijau pucat atau kuning, maksudnya daun tu kurang klorofil dan kita panggil keadaan dia adalah klorosis. Ya, klorosis. So, nampak daun dia warna kuning-kuning. Kalau kurang nitrogen, daun dia warna kuning-kuning. Dan atas dia jadi kecil dan mudah gugur. Okey, penghasilan bunga dan buah akan terbantut. Tapi akar still normal. Dia akan efek daun, bunga dan juga tumbuhan batang, pertumbuhan-tumbuhan. Okey, next. Itu kalau kurang nitrogen. Okey, kita tengok pula kalau pokok tu kurang fosforus. Okey, this is normal. Sebelah sini normal. Okey, kalau kurang fosforus, pertumbuhan-tumbuhan akan terbantut, lambat membesar dan lambat matang. Okey, sama je simptom dia. Batang tumbuhan akan jadi lemah. Okey, sama simptom macam nitrogen tadi. Cuma, saya kata daun. Okey, tengok. Daun bahagian atas lebih kecil dan berwarna ungu. Okey, fine. Daun di bahagian bawah berwarna hijau kebiruan, bergulung dan tepi daun berwarna perang. Oh, kalau nitrogen tadi, daun dia akan jadi warna kuning. Atas mudah gugur. Tapi kalau kurang fosforus, dia akan tepi-tepi daun akan nampak warna biru-biru ungu. Daun dia akan bergulung, daun warna perang kat tepi dan of course akan mudah gugur. Okay. Dan daun kat atas of course akan lebih kecil lah. Maksudnya pucuk tak berapa nak membentuk. Dan juga penghasilan bunga dan buah terhenti. Macam nak ingat, saya ingat F untuk fail. Apa yang fail? Okay. Fail dia bunga dan buah memang fail, tak ada. Kemudian akar juga fail, pertumbuhan akar merosot, akar dia memang fail, tak ada. Okey, tengok ini normal, ini pertumbuhan akar merosot.
Dan ada perkataan you kat sini. Saya ingat macam tu. So ada warna ungu-ungu di tepi daun dan daun juga bergulung. Okay, next. Itu adalah phosphorus. Okay, so macam-macam cara nak ingat boleh. Okay, kalium. Okay, kalau kalium pula, this is normal, pokok normal. Ini adalah pokok yang kekurangan kalium. Simptom yang sama juga, pertumbuhan-tumbuhan terbantut, mati sebelum matang dan batang tumbuhan akan jadi lemah. Cuma beza dia, penghasilan bunga berkurang dan penghasilan buah terhenti. Bunga jadi kurang dan buah akan terhenti. Itu kalium. Okey, daun di bahagian atas bertumpuk perang, hujung bergulung dan juga klorosis. Okey, klorosis tadi warna hijau muda dan juga ada warna perang-perang ya, maksudnya kekurangan klorofil ya. Tapi simptom kalium ni daun dia bintik-bintik ada warna kuning ya. So daun di bahagian bawah layu dengan tisu mati di tepi daun. Okey, so ada bintik-bintik tu yang paling obvious. Bertumpuk perang, hujung bergulung dan juga klorosis. Daun di bahagian bawah layu dan tisu mati tepi daun. Dan pertumbuhan akar juga jadi berkurang ya. Itu adalah kesan apabila kekurangan kalium. Okeylah guys. So nampaknya setakat ini saja video cikgu untuk kali ini. So kalau boleh tolong take note sikit bahagian-bahagian makronutrien dan juga mikronutrien. Kalau boleh hafal, it is good for you. Dan juga kalau kita boleh, kalau kamu nak ingat, of course kena ulang kaji banyak-banyak dan tonton video cikgu banyak-banyak kali. Macam biasa, kalau suka boleh like dan juga boleh share dengan kawan korang. Kalau ada masalah boleh tanya di ruangan komen. Dan juga cikgu ada sediakan link untuk untuk maklum balas. Okey, video cikgu macam mana? Kamu tengok dekat description nanti, tengok dekat bahagian description ada link Google Form dekat situ. So kalau boleh tolong isi untuk maklum balas kepada cikgu. Okey, so thank you so much. Salam sayang daripada cikgu. Bye bye. Assalamualaikum.